Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Sharina. Untuk kali ini, Matematik Tingkatan 3 KSSM untuk bab 2 bentuk piawai. Cikgu akan terangkan 2.1 angka bererti dan 2.2 bentuk piawai. Okey, untuk operasi asas aritmetik melibatkan nombor dalam bentuk piawai, cikgu ada cara yang mudah untuk menyelesaikannya. Jom kita tengok. Okey, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan angka bererti. Okey, di sini cikgu akan terangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu nombor. Kita lihat dahulu apakah kaitan kedudukan digit bukan sifar dengan angka bererti. Untuk yang pertama, semua digit bukan sifar adalah angka bererti. Contoh, 6, 2. Ini adalah dua angka bererti. Okey, angka yang pertama adalah 6, angka kedua 2. Jadi, kita dapat dua angka bererti. Contoh lain kalau cikgu beri, okey, 6, 7, 5, 4. Okey, ada berapa digit dekat situ? Okey, ada 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah 4 angka bererti. Okey, seterusnya yang kedua. Semua sifar di antara dua digit bukan sifar adalah angka bererti. Okey, perkataan yang penting di sini adalah semua sifar di antara dua digit bukan sifar. Okey, kita lihat contoh 2 sifar 2. Kita perhatikan kedudukan sifar adalah antara dua digit bukan sifar. Jadi ianya bererti dan diambil kira. Jadi ini adalah 3 angka bererti. Contoh lain, 7 sifar 6. Okey, kita lihat sekarang kedudukan sifar ini adalah antara digit bukan sifar ataupun antara 7 dan juga 6. Maka jawapan untuk ini adalah 4 angka bererti. Okey, cikgu gunakan AB sebagai singkatan untuk angka bererti. Okey, seterusnya. Sifar sebelum digit bukan sifar dalam suatu nombor perpuluhan adalah bukan angka bererti. Okey, kita lihat contoh. Okey, dia kata sifar sebelum, perkataan sebelum. Okey, jadi ini sifar sebelum digit bukan sifar tidak dikira bererti. Jadi ini kita cuma kira digit 2 dan 5. Maka 2 angka bererti. Contoh lain. Sifar perpuluhan sifar 7, 2. Okey, kita lihat. Sifar sebelum nombor ini semuanya tidak bererti. Jadi untuk contoh ini cuma ada 2 angka bererti. Seterusnya, sifar selepas digit bukan sifar. Selepas. Yang ini perkataan selepas. Tetapi untuk suatu nombor perpuluhan, okey, adalah angka bererti. Okey, kita lihat contohnya. Sifar perpuluhan 7 sifar adalah 3 angka bererti. Okey, yang di depan tidak bererti, tidak perlu dikira. Tetapi yang belakang kita ambil kira. Jadi ini adalah 3 angka bererti. Jadi kalau cikgu bagi contoh lain, sifar perpuluhan sifar 6 sifar. Okey, ini lihat ya. Ada banyak sifar dekat sini. Sifar di depan tak diambil kira. Sifar di belakang kita kira. Okey, jadi untuk ini adalah 3 angka bererti. Okey, seterusnya yang terakhir. Sifar selepas digit bukan sifar. Ini juga selepas tetapi untuk suatu nombor bulat. Okey, beza dengan yang atas ni. Okey, ini untuk perpuluhan, yang ini untuk nombor bulat. Okey, cikgu baca semula. Sifar selepas digit bukan sifar suatu nombor bulat adalah bukan angka bererti melainkan dinyatakan. Okey, apakah maksud dinyatakan? Okey, tengok contoh pertama ini, kita lihat sifar di belakangnya semua bukan angka bererti. Sebab dekat sini dia cuma mahu satu angka bererti. Okey, kita lihat contoh. Kalau cikgu bagi satu nombor, misalnya 3750.
Okey, dan soalan minta dibundarkan kepada dua angka bererti. Okey, soalan yang minta. Jadi kalau dua angka bererti, kita akan ambil dua nombor di depan. Okey, lihat nombor sebelah 7. Ini 5. Jadi kita bundarkan seperti biasa yang awak telah belajar sejak daripada sekolah rendah lagi kan? Okey, jadi 7 akan bertukar menjadi 8. Jadi kalau dua angka bererti, ianya akan menjadi 3800. Okey? Dan untuk satu angka bererti pula, okey, kalau satu angka bererti, cikgu guna nombor yang sama, 3750. Okey, satu angka bererti jadi 3 sahaja di depan ni. Okey, sebelah 3 adalah 7. Juga lebih daripada 5, maka jawapan dekat sini adalah 4000. Okey, ini adalah jawapan untuk satu angka bererti dan ini pula adalah jawapan untuk dua angka bererti. Okey, kita akan lihat dengan lebih lanjut dalam contoh-contoh selepas ini. Okey, seterusnya jom kita lihat bagaimana kita nak membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Okey, kita lihat nombor yang pertama, 10,845. Okey, kita nak bundarkan kepada 3 angka bererti terlebih dahulu. Okey, cikgu tulis 10845. Okey, oleh kerana ini dia nak 3 angka bererti, jadi cikgu akan highlightkan 1 sifar dan 8. Okey, kita lihat sebelah nombor yang terakhir iaitu sebelah nombor 8. Okey, adakah ianya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Okey, untuk situasi ini ianya kurang dari 5, jadi digit 8 tidak berubah. Jadi jawapan untuk bahagian ini adalah 1 sifar 8 sifar. Okey, seterusnya kita lihat untuk dua angka bererti. Okey, cikgu salin dulu. Okey, dua angka bererti, kita akan highlightkan dua nombor di depan. Okey, kita lihat nombor sebelah nombor yang terakhir kita highlightkan ni iaitu sifar. Okey, ianya adalah 8 dan lebih dari 5. Jadi apabila ia lebih dari 5, jawapan akan menjadi 11,000. Yang lain menjadi sifar. Okey, dan nombor yang sebelah 8 ni tadi kita tambah 1. Okey, seterusnya untuk satu angka bererti. Okey, kalau 1, jadi 1 sahajalah di depan yang perlu kita highlightkan dan sebelahnya adalah sifar. Jadi jawapannya adalah 10,000. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat untuk nombor 2 ini. Okey, ini cikgu tak label. Cikgu label dulu 1, 2, 3, 4. Okey, kita lihat nombor 2. Okey, dia nak 3 angka bererti. Cikgu tulis 105.94. Cikgu highlightkan 3 digit di depan. Jadi sekarang sebelah 5 adalah 9. Jadi 5 kita akan tambah 1 menjadi 6. Okey, tapi kita lihat semula, ini adalah nombor perpuluhan. Jadi apabila nombor perpuluhan, sifar selepas digit bukan sifar, dikira sebagai angka bererti. Jadi jawapan akhir kita hanya perlu menulis 1 sifar 6. Itu sahaja. Okey, kita tak boleh tulis perpuluhan sifar-sifar. Sekiranya kita tulis perpuluhan sifar-sifar, ianya akan menjadi 5 angka bererti. Okey, yang ini kena faham betul-betul. Okey, seterusnya 2 angka bererti. 1 sifar 5.94. Okey, kita highlightkan 2 di depan. Okey, sebelahnya ada 5. Okey, jawapan untuk ini adalah 1 sifar. Okey, kerana sifar selepas digit bukan sifar, bagi nombor bulat dia tidak dikira bererti. Tetapi untuk kes ini tadi selepas perpuluhan, jadi dia kira bererti. Yang ini tidak. Okey, kemudian untuk satu angka bererti pula, okey, kita hanya perlu highlight yang pertama sahaja. Okey, jadi jawapannya adalah 100. Okey, siap.
Okey, untuk yang ketiga, 3 angka bererti. Okey, sekarang 6.8 ini cuma 2 angka bererti. Jadi apabila soalan minta 3 angka bererti, mudah sahaja kita hanya perlu tambah sifar di belakang. Okey, sebab sifar selepas digit bukan sifar untuk nombor perpuluhan adalah angka bererti. Okey, seterusnya untuk 2 angka bererti, kekallah ia 6.8. Dan untuk 1 angka bererti, okey, 6.8 ni tadi, 1 angka bererti adalah 6. Lihat sebelahnya, okey, sebelahnya melebihi 5, jadi jawapan kita adalah 7 sahaja. Okey, dan untuk nombor perpuluhan seterusnya, sifar perpuluhan sifar 4, 6, sifar 7. Okey, 3 angka bererti. Okey, yang di hadapan ini sifar sebelum nombor. Untuk nombor perpuluhan tidak dikira bererti. Jadi kita ambil 3 yang selepas sifar, 4, 6 dan sifar. Tapi lihat sebelah sifar adalah 7. Jadi jawapan kita adalah sifar perpuluhan sifar 4, 6, 1. Okey, seterusnya untuk 2 angka bererti. Okey, sama juga, di depan tidak diambil kira. Jadi kita ambil 2 nombor selepas sifar, 4, 6. Sebelah 6 adalah sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan sifar 4, 6. Okey, dan yang terakhir untuk 1 angka bererti. Okey, kita akan ambil 4 sahaja. Sebelah 4 adalah 6. Jadi jawapan akhir kita adalah sifar perpuluhan sifar 5. Okey, itu sahaja. Dan cikgu tak nak kamu keliru antara perpuluhan. Kalau kita lihat di sini, antara nombor bulat di atas ini dan perpuluhan ada beza. Nombor bulat apabila kita bundarkan, nombor di belakangnya bertukar menjadi sifar. Lihat ni dia akan bertukar menjadi sifar kerana ia tidak dianggap sebagai nombor bererti. Okey, tetapi untuk perpuluhan adalah dilarang keras nombor di belakang bertukar sifar. Kerana nombor di belakang ini sekiranya ditukar sifar, ia dianggap bererti. Okey, contoh yang ini sifar perpuluhan sifar 4, 6. Okey, kita dah bundar jadi 2 angka bererti. Sekiranya kamu letak sifar perpuluhan sifar 4, 6 sifar, ini adalah 3 angka bererti. Okey, cikgu harap jelas penerangan ini. Okey, contoh seterusnya ini adalah menghitung setiap operasi berikut dan nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. Kurungan ini Okey, untuk soalan pertama ini, angka berertinya adalah 4. Okey, jadi kita akan menyelesaikannya sama seperti hukum board math sebelum ini. Jadi kita akan selesaikan darab dulu di depan ini. Okey, 2.57 didarab dengan 4.5. Jadi kita akan dapat 11.565. Okey, dan seterusnya tambah dengan sifar perpuluhan 45. Okey, jadi jawapannya 12.015. Okey, dekat sini dia mahukan 4 angka bererti. Jadi kita garis ataupun kita petakkan atau bulatkan mana-mana yang mudah. 4 nombor di hadapan. Okey, lihat nombor di hujung sekali, sebelahnya adalah 5. Jadi dekat situ kita perlu tambah 1. Jadi jawapan akhirnya adalah 12.02. Okey, siap yang pertama. Okey, untuk yang kedua, kita perlu bahagi terlebih dahulu. Okey, di sini kita tulis sebagai 4.94. Okey, kita selesaikan operasi bahagi dahulu. Kemudian barulah darab. Okey, bila kita bahagi di situ, jadi dapat tambah 22.15. Kemudian didarab dengan 1.4. Okey, kita akan selesaikan yang belakang pula.
Ini kita copy sahaja 4.94 tambah dengan 31.01. Okey, jadi jawapan akhir 35.95. Dan kita lihat dekat sini soalan mahukan 3 angka bererti. Jadi kita highlight 3 nombor dan lihat sebelah 9 adalah 5. Ini akan jadi 9 tambah 1 akan jadi 10 dan akan 10 itu satunya akan diberi kepada 5. Jadi sekarang akan jadi 36.0. Okey, jom kita lihat 2.1 bentuk piawai. Okey, ini adalah bentuk piawai. Dalam keadaan A ini mestilah antara 1 dan kurang dari 10. Okey, dan N-nya ialah integer. Okey, sekarang kita nak mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai. Okey, sekarang contoh, cikgu nak tukar nombor tunggal ini ke bentuk piawai dan seterusnya bentuk piawai ke nombor tunggal. Okey, kita lihat nombor tunggal yang pertama, 7,564. Okey, kita lihat A. A ni mestilah antara 1 dan kurang dari 10. Okey, untuk nombor tunggal, titik perpuluhannya di hujung nombor. Jadi sekarang cikgu akan gerakkan titik perpuluhan ini ke kiri. Okey, bila cikgu gerak pertama, nombor ini menjadi 756. Okey, belum lagi memenuhi kehendak A ini. Okey. Cikgu gerak lagi sekali, dia menjadi 75. Juga tidak memenuhi A. Jadi cikgu gerak sekali lagi, barulah ia memenuhi A. Okey, bila cikgu letak di situ titik, jadi sekarang bentuk piawainya adalah 7.564 darab 10. Okey, N ini ataupun kuasa ini kita lihat berapa kali kita bergerak ke kiri. Okey, cikgu gerak 1, 2, 3. Okey, jadi jawapan cikgu 10 kuasa 3. Okey, untuk soalan kedua, okey, kita nampak titik perpuluhannya di sini. Jadi kita gerak juga ke kiri untuk memastikan A memenuhi syarat ini. Okey, cikgu gerak sekali, masih belum memenuhi kerana 45 lebih dari 10. Jadi cikgu gerak sekali lagi, jadi cikgu akan dapat 4.5632. Jadi cikgu tulis di sini. Dan didarabkan dengan 10. Okey, berapa kali cikgu gerak tadi? 1 dan 2. Jadi 10 kuasa 2. Okey, seterusnya yang ketiga ini, perpuluhannya di sini. Okey, cikgu nak memenuhi syarat ini ya. A-nya antara 1 dan kurang dari 10. Jadi sekarang cikgu gerak sekali, masih belum memenuhi kerana ia menjadi 0.237. Okey, cikgu gerak sekali lagi. Okey, jadi sekarang titik itu berada di antara 2 dan 3. Jadi jawapannya 2.37 darab 10 kuasa. Okey, kerana ini adalah nombor perpuluhan, bila berlakunya pergerakan titik perpuluhan ke kanan, ianya menjadi negatif 2. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, ini juga perpuluhan. Okey, titik perpuluhan di sini. Jadi kita perlu gerakkan 1, 2 dan 3. Okey, jadi jawapan kita 6.004 darab 10 kuasa. Okey, berapa kali kita gerak? 1, 2, 3. Jadi negatif 3. Okey, senang saja nak cam bila nak positif dan bila pula nak negatif. Okey, lihat.
Nombor tunggal yang asal, kalau ianya nombor yang besar, jadi atas ini akan menjadi positif. Okey? Dan kalau ianya nombor kecil ataupun perpuluhan seperti 3 dan 4 ini, ianya akan menjadi negatif. Okey? Yang penting sekarang dah tahu A itu mesti wajib antara 1 dan kurang dari 10. Okey? Sekarang kita lihat pula bagaimana bentuk piawai kita tukar ke nombor tunggal. Okey, yang pertama 3.2 darab 10 kuasa sifar. Oleh kerana kuasa sifar, jadi ianya tidak bergerak ke kiri dan juga tidak bergerak ke kanan. Okey, oleh itu jawapannya kekal 3.2. Okey, untuk yang kedua, 2.3 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi yang ini kita perlu gerakkan titik ini 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Okey, maksudnya sekarang, okey, dekat kedudukan anak panah ini adalah titik perpuluhan yang baru. Okey, jadi lengkok yang gerak ni tadi cikgu letak sifar, sifar dan di depannya juga sifar. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah sifar perpuluhan, sifar, sifar, 2, sifar, 3. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, titik perpuluhan di sini. Okey, cikgu tulis sekejap dia di sini supaya lebih nampak. Sifar 4. Okey, lihat dia punya indeks ini ataupun kuasanya ini 4. N-nya sekarang 4. Jadi cikgu akan gerakkan titik perpuluhan ini 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Okey? Jadi, lengkok yang ada itu cikgu isikan dengan sifar, sifar. Jadi, jawapan untuk soalan ini adalah 1 sifar, 4 sifar, sifar. Okey. Dan untuk yang terakhir, okey, sama juga. Perhatikan titik perpuluhannya dan juga kuasa ataupun N-nya adalah negatif 2. Jadi, sekarang cikgu tulis 5.3 di sini. Okey. Dan cikgu gerakkan ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey. Sama sahaja. Ini cikgu letak titik perpuluhan yang telah dipindahkan. Okey. Ini cikgu letak titik perpuluhan yang telah dipindahkan. Dan ruang kosong ini cikgu letak sifar. Okey. Jadi jawapan akhir kita adalah sifar perpuluhan sifar 5, 3. Okey, diharapkan ianya jelas untuk penerangan menukar bentuk nombor tunggal ke bentuk piawai dan seterusnya bentuk piawai ke nombor tunggal. Okey, jom kita lihat operasi asas aritmetik melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, hitung nilai setiap operasi berikut, nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, untuk yang A ini adalah operasi tambah. Cikgu akan tunjuk setiap operasi. Okey, untuk operasi tambah, sebenarnya untuk menjawab soalan ini, kita mesti pastikan indeks ini atau nilai N ini sama. Baru boleh ditambah terus. Okey, oleh kerana ini tak sama, jadi sepatutnya kita perlu samakan dulu. Tapi hari ini cikgu nak tunjuk satu kaedah yang cikgu gunakan. Okey, buat jadual. Kalau tak nak buat jadual pun tak apa. Tapi tulis mengikut turutan seperti ini ya. Okey, mula-mula kita lihat. Okey, ini kuasa 4 dan ini kuasa 3. Kita perlu susun dalam tertib menurun. Jadi 10 kuasa 4 di sini. Okey, kemudian 10 kuasa 3 dan 10 kuasa 2. Okey, minimum 3 kolom, 3 lajur. Okey, nak lebih pun tak apa. Nanti kita tengok situasi yang perlukan lebih, okey? Tapi sebenarnya yang lebih itu
dia tidak memberi kesan pada apa-apa sebab jawapan akhir kita akan tengok yang paling besar. Okey, sekarang bila kita dah tulis macam tu, tengok sekarang. Untuk 10 kuasa 4, nombornya adalah 8.03. Jadi dekat bawah 10 kuasa 4 ni, kita letak 8. Di sini sifar, di sini 3. Okey? Dan untuk 10 kuasa 3 sekarang adalah 6.7. Jadi bawah 10 kuasa 3 ni, dalam lajurnya, cikgu letak 6 dan 7 dekat 10 kuasa 2. Okey, sekarang operasinya adalah tambah. Jadi, kamu perlu tambah seperti biasa sahaja. Okey, tambahkan. Okey, 8 sifar 3 tambah 6, 7. Jadi, akan dapat 8, 7 sifar. Okey, mengikut syarat A tadi, A itu mestilah antara 1 dan kurang dari 10. Jadi, titik kita berada di sinilah. Dia jadi 8.7. Kalau dekat sini dah jadi salah. Dia jadi 87 lebih daripada 10. Okey, titik mesti di situ. Jadi jawapan akhirnya adalah 8.7 sifar darab 10 kuasa. Okey, yang ini kita lihat yang paling besar ini. Okey, jadi yang paling besar adalah 10 kuasa 4. Okey, itu sahaja untuk A. Okey, kita pergi pula kepada soalan seterusnya ini. Ini operasi tolak. Caranya sama. Okey, jadi sekarang cikgu akan lihat apakah indeksnya terlebih dahulu. Okey, di sini ada negatif 6 dan negatif 7. Jadi yang lebih besar adalah negatif 6. Jadi 10 kuasa negatif 6, 10 kuasa negatif 7. Dan 10 kuasa negatif 8. Okey, cikgu lihat sekarang 10 kuasa negatif 6 ni nombornya adalah 9.62. Jadi cikgu letak 9 di bawah 10 kuasa negatif 6. Okey, dan seterusnya 7.18 di bawah 10 kuasa negatif 7. Jadi cikgu tulis sini 7, 1 dan terlebih 8. Okey, yang ini tadi yang cikgu maksudkan tadilah. Okey, boleh tambah lagi kolom kat bawah belakang ni 10 kuasa negatif 9. Atau tak perlu tulis pun tak apa. Sebab nanti jawapan akhir kita perlukan yang paling besar. Okey, ini tolak. Okey, kita tolakkan seperti biasa. Jadi kita akan dapat nilainya 8, 9, sifar 2. Okey, guna kalkulator je tolak Maksudnya ni sini adalah 9,620. Okey, nilai yang tak ada atas 8 ni adalah sifar. Okey, jangan lupa tu. Okey, jadi sekarang jawapan akhir yang kita dapat adalah 8.9 sifar 2 darab 10 kuasa. Okey, tengok yang paling besar. Okey, 10 kuasa negatif 6. Okey, siap untuk operasi tolak. Okey, kita terus pergi kepada operasi darab. Jangan keliru darabnya di sini. Okey, yang dua ni memang bentuk piawai lah. Okey, jadi kalau untuk operasi darab, kita hanya perlu darabkan terus 3.7 darab dengan 5 sifar. Okey, di luarnya ada darab 10. Okey, indeksnya sekarang 5 dan 2 ini kita tambah. Okey, indeks bila darab kena tambah. Jadi dekat atas ni tulis 5 tambah 2. Okey, jadi seterusnya 3.7 darab dengan 5 sifar. Kita akan dapat 18.5. Okey, darab 10 kuasa 7. Okey, 18.5 ini masih lagi belum memenuhi syarat A. Okey, jadi titik ini kita perlu gerakkan ke belakang. Okey, jadi akan menjadi 1.85 darab 10 kuasa 1. Okey, kemudian darab 10 kuasa 7 ini jangan ditinggal, letak belakang. Okey, ini adalah hasil daripada kita tukar ni tadi 18.5 ke bentuk piawai. Okey, jadi jawapan akhir kita
1.85 darab dengan 10 kuasa 1. Sebab dia darab, kita tambah indeks, tambah 7. Okey. 1.85 darab 10 kuasa 8. Barulah siap. Okey, jawapannya mesti betul dalam bentuk piawai. Okey, seterusnya untuk D. Okey, sebab ini bahagi, cikgu lebih suka tulis dia dalam bentuk sebegini. 1.17 perkan dengan 2.6. Kita kurung dia dan darabkan 10. Okey, indeksnya sekarang adalah 2 dan juga 4. Operasinya bahagi. Jadi kita perlu tolak. Jadi 2 tolak 4. Okey, setelah kita bahagikan, kita akan dapat 0.45 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi jawapan akhir ini masih belum memenuhi syarat bentuk piawai. Kita tukarkan dulu dia ke bentuk piawai, gerak 1 ke depan. Jadi ia menjadi 4.5 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, yang cikgu merahkan ini ya. Okey, sama. Kita tukar je ini ke bentuk piawai. Dan yang hujung ini darab 10 negatif 2 ada di belakang. Okey, dan jawapannya kita perlu tambahkan. Okey, kuasa negatif 1 tambah negatif 2. Okey, jadi jawapan akhir 4.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, siap. Untuk keempat-empat operasi, tambah, tolak, darab dan bahagi bagi bentuk piawai. Okey, itu sahaja video untuk kali ini untuk bab 2 bentuk piawai. Sekiranya video ini memberi manfaat, silalah share, like dan jangan lupa subscribe. Okey, sekian. Terima kasih.